guru di Sekolah Kebangsaan Pasukan Polis Hutan Ulu Kinta Perak. Beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 20 tahun. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Puan Noria binti Yusof yang bertajuk Guru Pelatih Harapan Sekolah. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Jelas, Puan. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Mirza Syahirah selaku pengurusi majlis kita pada pagi ini. Yang saya hormati Puan Saidatun Nadia binti Samsudin, Ketua Unit Praktikum IPJM IPJM Campus Ipoh. Tuan Haji Mat Nakai bin Mat Nangin, Pegawai Pengurusan Praktikum, AJK Pengelola Program, Semarak Kecemerlangan Praktikum, dan semua guru-guru pelatih, dan kita kira sebagai bakal lah, bakal guru. Sebab saya difahamkan adik-adik semua ni, saya panggil adik boleh kot ya. Adik-adik semua ni akan masuk kepada praktikum fasa kedua. Jadi kita dah anggapkan sebagai separuh lagi nak jadi cikgu yang sebenar lah. Okey. Terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya untuk menyempurnakan salah satu slot dalam program yang dianjurkan oleh unit praktikum. Dan sebelum saya meneruskan, saya perkenalkan diri saya dulu. Seperti mana yang Cik Pengurusi Majlis tadi telah pun sampaikan. Saya Puan Noria binti Yusof daripada SKPPH, di mana sekolah saya ni dikenali dengan singkatan PPH. Kalau di mana-mana pun orang akan sebut PPH. Okay, mungkin ada di antara guru-guru pelatih dalam program ini yang kenal saya. Okay, mungkin ada dan mungkin juga yang tak ada. So selamat berkenalan. Okay, saya berringkas, betul saya adalah Ketua Perwakilan Negeri N08 Perak bagi Negeri Perak, iaitu untuk Persatuan Guru STEM Malaysia. Kemudian saya juga merupakan Pegawai Teknikal STEM Negeri Skor Rendah bagi inovasi di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, dan juga saya merupakan Pegawai Teknikal STEM juga peringkat daerah untuk pertandingan STEM Talent Show peringkat PPD Kinta Utara. Dan mungkin ada di antara guru pelatih yang terlibat sebagai guru membimbing murid-murid di sekolah pada praktikum yang lepas, dan saya rasa mungkin adalah di antara adik-adik yang membantu murid-murid di sekolah-sekolah yang tertentu. Justru saya wakil daripada guru-guru tersebut ucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik yang membantu. Okey, jadi itu saja sedikit mengenai diri saya. Kita boleh teruskan kepada slide yang pertama. Baiklah, slide yang pertama kita mengenai harapan sekolah. Okey, terlebih dahulu saya harapkan kita punya sesi pada pagi ini adalah mungkin ni kita secara santai lah ya adik-adik, dan saya minta izin ni Puan Saidatul kot ada yang tergelak ke apa, sebab bila dah bercakap seorang dalam bentuk online ni kita rasa macam tak ada siapa pun sebenarnya, lagi-lagi kalau dah senyap semua kan, jadi satu agak gementar jugalah. Baiklah, harapan sekolah. Okey. Setiap sekolah memang mempunyai harapan masing-masing. Bila hadirnya adik-adik pelatih ini, harapan sekolah sangat tinggi. Kalau kita tengok daripada maksud harapan daripada Kamus Dewan edisi keempat ialah orang kepercayaan. Okay. Jadi guru merupakan orang kepercayaan utama di sekolah, dan bila guru pelatih sampai, jadi guru pelatih perlu bersedia membina kepercayaan tersebut semasa melaksanakan praktikum. Okay. Bila sampai ke sekolah memang kita harapkan sesuatu daripada guru praktikum. Guru pelatih ini bukannya daripada segi pengajaran sebenarnya, kadang kita nak
mempelajari ilmu baru. Sekarang ni kita banyak ilmu baru yang telah pun diberikan oleh pensyarah-pensyarah. Jadi kadang-kadang kami ni juga memerlukan ilmu-ilmu tersebut daripada adik-adik sekalian. Jadi peranan guru sangat penting bagi melaksanakan dasar-dasar pendidikan. Bila kita sampai ke sekolah, kita kena tahu apakah dasar-dasar yang terkini atau dasar-dasar semasa yang telah pun dikemaskini oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi kita boleh lihat apakah dasar-dasar tersebut. Silakan. Okey, yang pertama 7 teras. Saya rasa semua telah sedia maklum adalah 7 teras yang terbaru diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan kita, dan kebanyakan adik-adik yang dihantar ke sekolah-sekolah merupakan sekolah TS25. Jadi bila bekerja, bila bertugas di bawah sekolah TS25, pertamanya yang harus kita ingat, bila TS25, apa pun program ataupun apa pun perbincangan, semua adalah dalam bentuk dokumentasi. Okey, teruskan. Okey, ini dia pentaksiran berasaskan sekolah dan juga pentaksiran bilik darjah. Dua benda yang sangat-sangat berbeza. Jadi saya berharap sangat para guru pelatih sekalian dapat mencari input mengenai kedua-dua pentaksiran ini, kerana boleh dikatakan masih ramai sebenarnya guru-guru yang telah sedia ada pun kurang memahami antara kedua-dua pentaksiran ini. Dan semasa saya menghadiri mesyuarat pada beberapa bulan sebelum cuti hari itu, kami dimaklumkan bahawa BPK akan turun BPK akan turun ke sekolah untuk meninjau, memantau takat manakah PBS dan PBD dilaksanakan di sekolah pada ni saya beri maklum teruslah ya, pada Januari 2024. Jadi guru pelatih akan masuk praktikum bulan bila ya? Cik Mirza, boleh saya tahu? 2 Januari. Alhamdulillah. Okey, jadi bersedialah ya adik-adik sekalian, sebab bila turunnya BPK daripada Putrajaya. Okey, BPK daripada Putrajaya, jadi dia akan kita panggil tembak lah. Dia akan terus direct je dia akan tanya. Jadi kalau terkena pertanyaan daripada mereka, itu yang kami katakan tadi, orang kepercayaan. So bila dah sampai, kami mengharapkan bakal-bakal guru ini dapat menjawab sebaiknya mengenai pentaksiran berasaskan sekolah dan juga pentaksiran bilik darjah. Mungkin nanti boleh rujuk pada guru pembimbing dan sebagainya. Kita teruskan. Ini yang tadi pengurusi majlis mengatakan mengenai ABC, anak bijak lagi cerdik. Ini adalah situasi anak-anak murid kita. Di mana pun kita diletakkan, jadi kita harus tahu bab kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Guru kita ni sebagai guru, kat mana pun kita diletakkan, kita membawa satu amanah yang sangat besar. Teruskan. Yang keduanya mengenai membina kepercayaan di sekolah tadi. Pertama, menghargai peluang yang diberikan oleh pihak sekolah, yakni kebenaran melaksanakan praktikum di sekolah. Ini adalah daripada pihak pentadbir. Biasanya yang saya sepanjang 20 tahun mengajar ni, memang kebanyakan sekolah, saya dah berkhidmat 5 sekolah. Semuanya menerima dengan baik kehadiran guru-guru praktikum ini. Kemudian keakuran guru pelatih terhadap semua peraturan sekolah. Saya rasa ini semua maklum, dan bukan hanya di sekolah saja, di mana pun kita pergi, kita perlu akur kepada peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan, terutama sekali di sekolah lah, dan juga sekolah rendah. Dia berlainan sikit sekolah rendah dengan sekolah menengah. Jadi bila ke sekolah rendah ni, lagi banyak peraturan yang perlu kita ikut, supaya sebab
murid skor rendah ni dia cepat sangat ikut. Dia cepat sangat meniru tingkah laku kita. Okey. Dan kebersamaan dan keberadaan dengan warga sekolah dalam apa juga program atau keadaan. Ini yang kebanyakan guru pelatih di bawah seliaan saya sebagai guru pembimbing, saya mendapat alhamdulillah kebanyakannya, boleh katakan semualah, seorang guru pelatih yang sangat baik, seorang guru pelatih yang rajin, yang mahu bersama-sama. Walaupun saya bukan sebagai guru pembimbing, saya nampak juga guru pelatih yang datang ke sekolah saya kebanyakannya adalah guru pelatih yang baik. Okay. Cuma kita dengar daripada sekolah-sekolah lain lah, ada yang mengadu macam ni ya. Terutama ketika berada dalam program sekolah. Jadi sebagai guru pelatih ni kita kena ringan mulut. Kita kena bertanya, kita kena bertegur sapa. Jangan sebab ada cikgu yang mengatakan dia buat program sekolah, kenapa ya guru praktikum tu bila dia datang berdua, dia berjalan berdua je ke sana. Betul kan kat hujung dewan pun berdua je dia cakap. Sepatutnya kita kena hadirkan diri kita bersama dengan guru-guru yang ada sedang menjalankan program tersebut. Tanya, cikgu nak buat apa, cikgu ke ataupun kak ke. Kebanyakannya cikgu-cikgu sekolah ni biasa mereka suka panggil diri mereka kakak ataupun yang cikgu lelaki tu saya tak pastilah, mungkin panggil abang kot. Okay. Jadi kita bersama-samalah dengan mereka sebab kalau boleh kita tak nak satu maklumat yang tidak sedap didengar. Okay, sebab kita adalah seorang guru. Okay. Kemudian memotivasikan murid menerokai ilmu pengetahuan. Terutama sekali bagi murid-murid di kawasan pedalaman. Okay, tadi saya sempat menyaksikan, menonton satu cerita saya sebut di mana cerita tersebut adalah menunjukkan sekolah di pedalaman. Okay, saya mula dipostingkan di sekolah besar, kemudian saya bertukar ke sekolah luar bandar, sekolah yang kecil, kemudian balik semula ke sekolah bandar, sekolah kecil, dan sekarang ni dikategorikan katanya sekolah ini bandar, jadi kita ikut je lah dengan kuantiti murid yang ramai. Dan juga sekolah saya kepada siapa yang tahu adalah di antara sekolah yang memiliki murid-murid asli. Jadi itu memang satu cabaran lah untuk kita. Jadi kepada adik-adik nanti kalau dipostingkan ke nanti di kawasan-kawasan ini, kena bersedia dari segi jasmani dan rohani. Bukan sebab kita pergi tu kita takut dan sebagainya, tidak. Sebagai seorang guru, kita perlu bersedia dari segi itu. Okey, kita teruskan apa agaknya yang telah pun tuliskan. Okey, kemudian bersikap positif dan sentiasa bersantun dengan warga sekolah. Baiklah. Ini adalah bila disebut sebagai warga sekolah. Warga sekolah bukan hanya cikgu, okey, bukan hanya anak murid. Kita punya tukang kebun, cleaner, kerani di pejabat, itu juga adalah warga sekolah. Jadi kita perlu menyantuni mereka sama-sama, bertegur sapa. Kebanyakannya saya nampak pelatih ni dia pemalu. Dia pemalu tu sebenarnya. Jadi kita nak jadi cikgu ni kita tak boleh pemalu adik-adik, sebab nanti di sekolah kita akan berikan taklimat, kita akan buat satu penerangan pada murid berucap di perhimpunan. Jadi kita kena buang sifat malu tersebut. Jadi bertegur sapa tu tak salah. Okey, guru pelatih dapat bersosialisasi dengan baik di sekolah. Ini samalah dengan tadi, cuma saya berharap hubungan di antara guru pelatih dengan murid ada batasnya. Okey, sebab saya pernah dengar ada di antara murid saya yang berbual dengan guru-guru pelatih.
Mereka berbual, ada yang panggil kakak, ada yang berbual dengan di sekolah, maksudnya perkara tersebut luar mengenai sekolah. Jadinya kita jagalah di situ. Di sekolah kita guru boleh mendekati murid tersebut, tapi kalau kita nak lebih lagi adalah lebih baik kalau kita jumpa dia di luar sekolah ke atau terjumpa. Jadi tolong jaga, sebab bila murid ni, apa yang saya nampak lah, dia tahu je guru pelatih, mulalah dia punya sikap dia lain sikit dengan cikgu-cikgu dia sendiri. Kadang-kadang dia kata cikgu dia garang, guru pelatih ni baik, boleh manja-manja apa semua. Tu kita kena jaga. Bukan kita tak boleh melayani mereka, tapi biarlah ada batasan, sebab kita nak apa yang kita ajar, apa yang adik-adik sampaikan, mereka dapat. Bukan kerana mereka nak bertepuk tampar, itu kena jagalah. Jadi saya harap perkara ini boleh dijadikan panduan. Boleh kita nak berjenaka, kita nak berseronok dengan anak-anak murid, boleh, tapi kita jagalah. Kalau sampai panggil kakak apa semua, itu satu yang tak sepatutnya berlaku. Dan berpenampilan senonoh dan sopan semasa berada di sekolah. Ini daripada segi pemakaian, alhamdulillah adik-adik saya yang sampai ke sekolah mana-mana pun saya ditempatkan, semuanya kata apa, comel-comel, handsome belaka. Yang lelakinya dengan memakai tie, yang perempuannya dengan baju yang selesa, yang sempurna, cantik dipandang, alhamdulillah lah. Dan sopan, semuanya, mana yang bertegur sapa tu alhamdulillah senyum. Baiklah, seterusnya. Menggunakan kemudahan sekolah mengikut SOP. Sekarang ni pun kita dah pun diwawarkan mengenai COVID. Nanti mungkin bila kita buka sekolah pada 3 Januari, ada sekolah yang masih lagi mengamalkan SOP, jadi kita kena ikutlah ke apakah peraturan yang ditetapkan oleh guru besar, penolong kanan dan sebagainya. Dan bila menggunakan kemudahan sekolah, pastikan adik-adik mengetahui dia punya jadual penggunaan. Adakah guru lain nak masuk, kita perlu tahu tu. Jangan kita nampak bilik tu kosong je, tanya kepada ketua panitia, cikgu bilik ni kosong tak? Cikgu tu mungkin dia tak perasan pada jadual tersebut, mungkin dia kata okey, tapi bila tiba-tiba guru pelatih pakai, cikgu tu main masuk je sebab dia dah tahu waktu dia. Jadi itulah yang saya katakan tadi, komunikasi antara guru pelatih dengan guru-guru warga sekolah, mesti ada bertanya, ada tak orang nak guna, tengok jadual. Biasanya sekolah ada jadual, kalau tak ada jadual boleh minta pada ketua panitia masing-masing jadual-jadual yang telah ditetapkan untuk penggunaan bilik-bilik khas, terutama bilik khas lah yang biasanya. Kemudian kalau kita gunakan makmal, makmal komputer, atau kita gunakan PSS, pastikan macam mana kita masuk, macam itulah keadaan dia. Jadi saya rasa semua faham bahagian tu, apa yang saya maksudkan. Bila kita masuk, kita nampak macam mana rupa dia, dan pastikan bila kita keluar, bilik tersebut juga adalah seperti mana yang kita masuk. Kemudian jika ada rekod penggunaan, silalah isi rekod penggunaan yang telah pun diletakkan oleh guru-guru. Itu juga menunjukkan satu penglibatan guru pelatih menggunakan kemudahan sekolah yang ada. Kemudian menjaga keselamatan murid dalam apa juga aktiviti di sekolah, dalam ataupun di luar bilik darjah. Jadi kepelbagaian PDPC kita boleh buat dalam kelas, kita buat di luar kelas. Jadi keselamatan murid sangat-sangat utama. Sebab murid ada kelas yang waktu kita tak masuk, dia akan jadi lebih agresif. Tu tadi saya katakan, guru-guru pelatih dengan murid, dia perlu ada garangnya di situ, ada ketegasannya di situ, sebab bila kadang-kadang bila kita tak
Mula-mula masuk kelas kita dah tak tegas, kita layan sangat dia. Jadi dia akan jadi lebih seronok untuk melakukan ataupun dia lebih agresif untuk melakukan apa saja yang dia nak. Itu maksudnya. Dan kita risau mungkin kalau kita dapat relief, eloklah kita masuk relief tersebut. Jangan kita tak masuk. Sebab macam-macam benda boleh berlaku. Kadang-kadang ada satu peristiwa cermin pecah. Terutama sekali kalau kita mendapat relief kelas tahun 1. Jadi saya rasa semua faham kalau kelas tahun 1 macam mana. Kemudian bertanggungjawab atas segala perlakuan diri di sekolah. Kita kena bertanggungjawab. Kita kena berani. Kalau betul kita tak buat, kita mengaku kita memang tak buat. Kalau kita salah ataupun memang kita tak sengaja, adalah lebih baik kita jumpa dengan guru pembimbing, beritahu dia apa keadaan sebenar. Itulah adalah lebih baik. Sebab pengalaman saya di sekolah posting saya pertama, saya waktu itu saya adalah guru sains dan juga guru PJ. Guru pelatih di IPTO iaitu Tembunggu Ibrahim. Dia bawa murid ke padang, tiba-tiba tak perasan ada pisau. Jadi memang dia berlari jumpa saya, duduk menangis. Saya kata kenapa nak menangis? Jadi kita selesaikan sama-sama. Alhamdulillah parents pun faham keadaan. Jadi benda tu boleh kita selesaikan dengan baik. Jadi apa pun kita bertanggungjawab. Jangan biarkan. Jadi bila kita biarkan, maksudnya kita melarikan diri daripada sesuatu masalah. Okey, seterusnya. Okey, apa itu ada jiwa dan menjiwai? Okey, apa dia ada jiwa? Okey, dalam perguruan, ada jiwa dan menjiwai ini adalah dua benda yang berbeza. Bila kita masuk ke mata perguruan, sekarang dah ganti kepada institut perguruan. Okey, ada jiwa maksudnya bila kita dah masuk, kita dah tengok, kita dah menghadiri kuliah, kita kata oh best juga ni jadi cikgu. Okey. Lepas tu apa dia menjiwai? Menjiwai ni maksudnya dia memang jiwa dia daripada sekolah. Daripada kecil dah jadi cikgu. Jadi dia tahu macam mana nak jadi cikgu, peranan sebagai seorang cikgu. Dia tahu disiplin dia, hala tuju dia jadi seorang cikgu. Itulah menjiwai sebenarnya. Jadi bagi saya menjiwai ini adalah lagi baik. Ada jiwa dia bukan tak baik, ada baiknya. Cuma kadang-kadang keikhlasan itu dan dari segi kita menyampaikan sesuatu kepada murid, kita akan jadi alah bolehlah tu. Bolehlah tu, betul lah tu. Okey. Jadi itu yang kita tak nak, sebab kita nakkan murid kita mendapat satu maklumat atau satu pengetahuan yang boleh dibawa sehingga mereka dewasa. Okey, yang seterusnya ini ciri. Ini adalah contoh. Saya telah pun berbincang dengan guru-guru seluruh Malaysia, yang terlibat dengan persatuan saya. Apakah yang mereka rasakan apabila guru pelatih itu datang ke sekolah. Jadi kita bincangkan, saya bukannya mencari kesalahan. Kita sama-sama belajar. Saya juga sendiri masih lagi belajar. Jadi kita memperbaiki. Peringatan juga untuk diri saya, sama-sama kita menjadi seorang guru yang baik. Pertama, kalau kita katakan baik ini, dia motif pemilihan kerjaya sebagai seorang guru lah. Di mana minat dari kecil macam tadi, mungkin dia sama juga dengan saya. Saya memang daripada kecil nak jadi cikgu. Memang kat rumah saya ada abang saya masuk asrama. Jadi dinding kat rumah jadi mangsa lah. Dulu tak ada marker, tak ada whiteboard, nak beli pun mahal. Jadi kat rumah saya conteng dinding pakai pensel. Adik-beradik lain tak ada, jadi kita cakap seorang-seorang. Kita cakap seorang-seorang, kemudian kita terangkan seorang-seorang, kita padam sebab nanti kan arwah ayah marah pula. Itu mungkin itulah sebabnya saya ditakdirkan Allah menjadi seorang guru sekarang ni. Dan kemudian suka kerjaya ini dan juga kita suka dengan pelajar, kita suka dengan murid. Itu motif pemilihan. Dan kita ingin, satu lagi kita ingin membantu bangsa dan negara kita sendiri sebagai satu negara yang maju.
Kemudian yang kedua ialah komitmen untuk mengajar. Kita nak mengajar, nak mendidik sehinggalah akhir hayat. Itu katanya. Kemudian kaedah pengajaran, bila kita nawaitu tu menjadi seorang guru, jadi kaedah pengajaran tu kita boleh pelbagaikan. Kita buat permainan berasaskan aktiviti. Kita main peranan. Kita tak boleh malu di depan murid. Kalau kita kena berlakon sebagai seekor haiwan, harimau ke, nenek tua ke, kita kena tunjukkan depan murid. Kita tak boleh malu. Kalau kita perlu untuk berlakon, so kita lakonkan supaya murid tahu situasi bagaimanakah tajuk-tajuk itu dapat disampaikan dengan baik. Kemudian guna alat bantuan mengajar, terutama di sekolah kami ada murid asli. Sebab murid asli ni dia tak suka satu aktiviti tu sama setiap masa. Nanti mereka memang tak nak belajar. Dia akan tak bawa buku, memang dia tak nak menyalin dan sebagainya. Jadi bila dapat murid begini lagi, kepelbagaian teknik mengajar tu lagi banyak. Kemudian kemahiran pengajaran, kita dapat contoh yang jelas terutama bagi subjek yang kita ajar. Kita perlu cari maklumat-maklumat, bukan hanya dalam buku teks sahaja. Kemudian kita jelas dalam penyampaian kita, so kemudian suara yang jelas. Jadi kat sekolah ni pun ramai juga cikgu yang pakai mikrofon ketika mengajar. Kreatif dan kritis, supaya dapat memberikan satu PDPC yang baik. Kemudian pengurusan kelas. Ini satu lagi. Pengurusan kelas berlaku apabila mula-mula kita masuk kelas. Bila mula-mula kita masuk kelas, kita harus beritahu murid. Ni tak boleh, ni macam mana, ni macam mana. Ada waktu kita boleh main, ada waktu kita boleh berjenaka, ada waktu kita belajar. Itu kita kena tegaskan pada murid-murid. Kemudian motivasi. Bila seorang guru pelatih yang baik ni, dia minat untuk bekerja. Sentiasa meminta nasihat daripada siapa sahaja yang dirasakan baik untuk diri dia, dan bersemangat, bertenaga dan datang ke sekolah. Bila dia dah seronok, dia akan ceria bila sampai ke sekolah. Dan yang ketiga, ketujuhnya iaitu sikap. Sikap ni satu perkara yang sangat penting. Bila kita sampai ke sekolah, kita perlu kaji mengenai sekolah tu macam mana, keadaan dia macam mana. Jangan cepat untuk menyalahkan orang lain jika kita ada kesilapan. Kemudian rajin, berdedikasi dan selalu membuat perubahan dalam pengajaran. Sebab walaupun kita tidak dipantau, walaupun kita tidak observe kita panggil, tapi guru-guru yang lalu lalang tepi kelas adik-adik tu, dia sebenarnya adalah mata dan telinga bagi guru-guru pembimbing dan juga kepada pentadbir. Jadi itu penting. Jadi kepelbagaian aktiviti tu kena ada. Tapi saya percaya adik-adik ni semuanya rajin. Kalau atas meja dalam kelas tu penuh, kadang saya nampak dia kelang kabut juga dia nak ambil benda satu. Itu pun satu masalah juga tu bila dah semuanya duduk atas meja kan. Jadi pandai-pandailah kita gunakan apa yang telah kita sediakan. Okey, kita teruskan yang ini dia. Ini dia yang kita harapkan tidak berlakulah kepada adik-adik kita, walau di mana pun adik-adik ditempatkan. Satunya kebanyakan lah yang saya dengar daripada rakan-rakan ni, ada guru-guru pelatih ni dia berkongsi dengan cikgu-cikgu, dia kata saya bukan nak jadi cikgu pun sebenarnya, mak ayah saya suruh. Itu yang saya katakan, dia masa dia masuk tu dia dengar kuliah daripada pensyarah, dia ada jiwa sahaja, tapi dia nak menjiwai tu mungkin susah sikit. Kemudian komitmen untuk berhasrat mencari kerja selain mengajar, ini pun ada juga. Dan menjadi guru ni untuk sekejap je. Nanti kan dah rasa ni saya nak berhentilah, pun ada. Pun ada. Tapi saya rasa dekat APGM kampus Ipoh ni semuanya adalah bakal-bakal guru yang hebat. Kita harap benda-benda ni tak terjadi. Kita tengok yang seterusnya.
kaedah pengajaran, pendekatan tradisional memang masih ada yang buat. Kaedah kuliah maksudnya berpusatkan guru, dia cakap je lah seorang-seorang. Dia tak mempelbagaikan aktiviti dia. Dia tak ada BBM, memang ada. Benda ni berlaku di sekolah saya yang ke berapa saya pun tak ingat. Memang ada. Dia masuk dia buat buku je. Dia masuk dia buat buku, dia cakap, okey buka buku aktiviti, okey murid buat. Memang ada. Dia kurang aktiviti membaca daripada buku teks. Dia tak ada membuat rujukan daripada mana-mana buku-buku yang lain. Tak ada BBM. BBM ni penting sebenarnya supaya murid lebih seronok dengan aktiviti kita. Okey, teruskan. Kemahiran pengajaran, ni pun ada. Saya sendiri pernah observe pelatih ini. Jawapan yang diberi tidak berenah hanya daripada buku teks. Menyoal soalan fakta saja. Sekarang ni kita banyak kepada kebat. Okey, menjawab soalan sendiri. Lemah dalam memberi penjelasan dalam subjek yang diajar. Jadi kita sebelum, saya sendirilah sebelum nak masuk kelas, kita buat rujukan. Sebab sekarang ni banyak sangat maklumat-maklumat terkini yang berlaku. Jadi kita cari dulu maklumat-maklumat tambahan. Sebab murid-murid ni kadang-kadang kalau kita kena pula di sekolah-sekolah bandar, dia akan soal kita ni lebih daripada apa yang kita tahu kadang-kadang tu. Jadi biasalah cikgu kan, dia helah bela diri tu banyak. Okey, awak cari dulu. Ini biasalah. Awak cari dulu. Nanti esok cikgu bagi tahu jawapan. Itu jalan terbaik. Okey, untuk mengelakkan diri. Sebab alamak, tak terfikir pula murid boleh tanya macam ni. Okey. Jadi itu penting. Okey. Suara tadi samalah. Intonasi suara tiada dan membosankan. Cikgu-cikgu ni dia kena ada unsur-unsur kecindan. Saya rasa semua tahu kot apa maksud kecindan. Jadi itu akan membuatkan murid lagi seronok untuk belajar. Okey, teruskan. Okey, pengurusan kelas. Okey, lemah dalam pengurusan masa. Okey, sebab memang ada menamatkan kelas tanpa rumusan. Ni memang ada. Okey, dia itu sebabnya tadi saya kata bila kita mengajar, ABM perlu, memang perlu. Tapi bila dah terlalu banyak, kita perlu mana satu ni kat mana, ni kat mana. Jadi bila kita terikat dengan masa, alamak yang ni tak sempat. Tu yang kita tak nak. Jadi pengurusan masa tu penting. Ni masa bila, ni masa bila. Okey, bermasalah dengan murid, tidak dihormati oleh murid. Okey, bermasalah dengan murid ni dia tak dapat nak mengatasi lah kelas yang bising macam mana, kelas yang hyper macam mana. Okey, sebabnya kalau adik-adik pergi ke sekolah bandar, kita ada kelas pertama, kelas hujung. Kelas pertama ni biasalah macam saya sekolah pertama dulu adalah anak-anak daripada anak saudara menteri besar, anak saudara YB, anak-anak doktor dan sebagainya. Itu memang satu cabaran. Juga cabaran untuk kita sebenarnya. Sebab pernah masa tu KPLI tak salah saya, masa tu dulu ada KPLI, dia jumpa saya, kata kak saya tak nak masuk lagi dah kelas tu. Saya kata kenapa? Saya malu. Murid tu murid tu cakap dengan satu kelas, dia kata English saya salah. Itu dia. Dia cakap English saya salah. Saya malu kak, dia kata. Allah Akbar. Okey, jadi kita kena bersedialah di mana pun kita diletakkan. Okey. Dan kan perlu diingat kalau kita ditempatkan di sekolah luar bandar, murid kelas hujung di sekolah bandar biasanya adalah murid kelas pertama di sekolah luar bandar. Itu yang kebiasaan yang kita nampak. Jadi kena bersedia. Okey, seterusnya. Okey, motivasi sendirilah. Yang macam tadi tidak berminat jadi cikgu, dia tak suka mengajar, dia tak semangat pun nak masuk kelas. Dan satu lagi yang penting, bila dia tak berminat, apa saja yang ditegur oleh guru pembimbing, dia rasa macam tercabar. Dia macam, yalah saya dah kena marah je kan. Sebab dia dah memang tak ada nawaitu, jiwanya tu, menjiwai tu tak ada. Jadi dia tak suka apabila dibimbing. Kita harap dia tak berlaku. Kemudian sikap, ini yang tadi, menyalahkan murid
jika menghadapi masalah dalam kelas. Mungkin ada sesuatu berlaku, murid bergaduh ke bertumbuk. Tiba-tiba. Sedangkan dia tak masuk kelas tu, bila terjadi, dia kata, saya dah pesan tadi kan suruh senyap. Dia menyalahkan murid tu semula. Sedangkan mata dan telinga di sekeliling sekolah ada. Jadi itu kena jaga-jaga. Okey. Tidak mendapat kepuasan, bermasalah dengan warga sekolah dan juga mengatakan kerjaya guru ni membosankan, tidak seronok. Kenapa tak seronok? Kenapa membosankan? Itu semua diri kita. Kita tanya diri kita balik. Macam mana nak bagi seronok? Kita yang buat semua tu, jadi kitalah yang kena bina keseronokan itu sendiri. Okey. Dan seterusnya, okey, kita pergi pada tips. Jadi habis mengenai 7 tadi, okey, ciri yang saya harapkan tidak berlaku di IPGM kampus Ipoh ni. Okey. Baiklah, kita terus kepada tips untuk menghadapi praktikum. Okey, one step forward dalam segala hal. Maksudnya kita cuba apa pun. Apabila diminta, kita cuba buat. Okey, kita berikan kepercayaan kepada sekolah. Maksudnya kalau apa-apa jangan menolak sangat. Cikgu, saya tak boleh lah, saya macam ni, saya macam ni. Tak apa cikgu, saya cuba. Kalau saya ada masalah, saya jumpa cikgu. Macam tu. Okey. Kemudian guru besar penentu pembuat keputusan utama di sekolah. Ini betul. Okay, sentiasa berbincang dengan guru pembimbing mengenai perjalanan akademik murid. Ini sangat penting. Okey, di sini bukan hanya guru pembimbing sebenarnya ya, adik-adik pelatih. Kita boleh tanya pada guru subjek yang lain. Sebab murid ni dengan guru subjek dia lain, dengan guru pembimbing kita sendiri lain, dengan depan kita sendiri pun lain. Jadi kita nak tackle murid ni, kita kena tanya semua cikgu. Cikgu mengajar tak kelas ni? Masa ni murid ni macam mana? Kemudian kita kena mengenal murid dengan cepat. Kena mengenal murid dengan cepat. Macam mana nak bagi yang kenal murid dengan cepat? Salah satu caranya kita dapatkan dia punya senarai nama. Kita boleh buatkan label. Maksudnya bagi pada murid, okey, waktu cikgu masuk, cikgu nak label nama awak ni letak atas meja. Itu salah satunya. Jadi kita boleh panggil mereka. Jadi, sebab murid ni bila cikgu ingat nama dia, dia jadi satu kata cikgu tu menghargai dia. Cikgu ni baru masuk, dia tahu nama saya. Sebab apa? Dalam PDPC pentingnya kita memuji murid, beri penghargaan pada murid bila dia dah menjawab soalan. Itu penting. Sebab satu lagi, murid sekolah rendah. Kita faham-fahamlah murid sekolah rendah. Murid sekolah rendah ni suka dipuji, suka dihargai. Dia jadi seronok. Dia lagi nak buat. Okey. Kemudian penggunaan SKP dan buku teks dengan betul. Okey, ini semua maklum. Dan mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran. Okey, come to objektif pembelajaran. Ini mesti tertakluk juga kepada SKP dan juga buku teks serta apa-apa saja maklumat yang kita boleh tambah daripada media-media yang kita search, kita cari untuk menambah pengetahuan kita, memberikan soalan di luar kotak murid-murid kita, minta dia fikir. Okay, sebab sekarang kita tak ada UPSR, kita tak ada peperiksaan, kita cuma ada ujian, ujian sesi akademik akhir tahun. Okay, di mana soalan-soalan yang disoal, okay, dia tidak hanya 100% daripada buku teks. Okay, soalannya tidak hanya daripada buku teks dan mereka suka menyoal, meminta idea daripada murid. Jadi di situ kita bantu murid mendapatkan maklumat luar daripada buku teks. Mungkin dari segi kalau dari segi sainsnya kita cari eksperimen yang lain daripada buku teks tetapi masih lagi dalam konsep yang sama. Jadi kita cuba membantu murid di situ sebab kalau di zaman UPSR dulu kita terikat, memang dikatakan soalan apa pun semua dalam buku teks. Itu kalau dari segi UPSR. Jadi sekarang ni tidak, dia akan mencapah macam-macam dia orang boleh tanya. Jadi itu yang kita perlu tekankan sekarang ni. Okey, yang seterusnya
Okay, memanfaatkan sumber yang ada di sekolah dengan betul. Ni saya dah sampaikan tadi. Apa sahaja sumber yang ada, kita gunakan dengan baik. Kita minta izin. Tak apa, biarlah kita merendah diri. Di mana pun kita minta izin. Cikgu boleh tak? Cikgu macam ni. Kita tanya. Okey, penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran. Ini sangat penting. Bila kita buat aktiviti pembelajaran, pastikan semua kumpulan buat kerja. Sebab murid-murid ni kalau kita tinggalkan ada yang buat ketupat. Faham buat ketupat. Kita pergi kat kumpulan satu ni, kumpulan lain dia dah bercakap. Dia tak buat pun aktiviti tu. Itu kita kena jaga. Sangat-sangat kena jaga. Sebab murid ni aktiviti memang seronok. Tapi bila bagi soalan, sebenarnya dia tak dapat apa pun dekat aktiviti tu. Kita kena jaga tu. Orang kata apa, input yang daripada aktiviti kita buat tu mesti sampai pada murid. Mesti murid tu faham. Bila kita soal balik ataupun kita bagi lembaran kerja, dia boleh jawab. Itu yang penting. Dalam keseronokan menjalankan aktiviti, pastikan apa yang kita bagi tu murid faham, murid boleh jawab, mereka boleh lukis peta minda dia, mereka boleh lukis peta IT-nya secara ringkas. Kita berikan gambaran secara visual. Kita suruh murid buat dalam bentuk point ataupun dalam bentuk gambar. Itu ada satu pembelajaran yang sangat menyeronokkan. Okey, pengajaran berbantukan teknologi. Okey, jadi sekarang ni macam-macam ada teknologi memang sangat-sangat membantu. Okey, namun harus diingat bila kita gunakan teknologi, murid dalam kelas adalah murid yang ramai, dapat pula satu kelas yang 38, 35. Pastikan tulisan masa kita pancarkan di skrin, murid di belakang nampak. Itu sangat penting. Kemudian dengan penggunaan warna, kemudian saiz tulisan, itu kita kena jaga. Sebab kita tak nak murid tak nampak. Kadang-kadang murid tu puas dia nak tengok, dia tak nampak. Itu kena jaga. Adik-adik, kemudian teknologi memang membantu, tapi tak semua tajuk memerlukan teknologi. Dia perlukan benda mawujud, benda di sekeliling sekolah, benda yang berada di sekeliling mereka di rumah. Kita boleh bawa di rumah, kita boleh bawa daripada, kita bawa sendiri ataupun boleh juga kita meminta murid bawa, tapi jangan benda yang memerlukan kos. Itu kita tak benarkan lah. Okay, itu nanti akan jadi satu masalah pula pada parents. Dia kata pula dah guru pelatih suruh macam ni, itu kita tak nak. Okay. Sebolehnya kita cuba pelbagaikan apa yang kita boleh buat untuk anak-anak murid kita. Okay, tidak mengecualikan diri atau tidak meletakkan diri dalam keadaan terkecuali dalam semua aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Okay, ini perlibatan lah. Okay, apa pun kita perlu ada dalam aktiviti yang dilaksanakan sekolah. Kemudian sekiranya hilang arah, jangan segan untuk bertanya. Apapun itulah dia. Dia punya kuncinya, jangan segan untuk bertanya. Okay, ataupun kau cakap lah, kau pergilah tanya. Ni dia kalau datang praktikal ramai-ramai ni. Asyik-asyik orang tu je lah yang akan tanya cikgu tu. Kita tak nak lah macam tu kan. Jadi kita sama-samalah bermesra dengan warga sekolah. Okay, kita teruskan. Okey, kita habis tentang praktikum. Jadi saya masuk sikitlah mengenai apa ni, tugas saya luar daripada hakiki. Okey, apa itu STEM? Semua orang tahu STEM. Sebut je STEM kan. Okey, konsep pendidikan STEM ialah pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang meneroka antara salah satu atau lebih elemen STEM atau juga antara disiplin ilmu, mulai dengan satu elemen STEM yang dikatakan oleh Baker dan Park pada 2011. Okay. Pendidikan STEM adalah pendidikan yang berasaskan kepada konsep mendidik pelajar dalam 4 bidang, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. 4 bidang ini diintegrasikan dan diaplikasikan dalam konteks kehidupan sebenar. Okey, agaknya kenapa saya merahkan 4 bidang? Okey. Pendidikan STEM ini sebenarnya dia bukan subjek. Bukan subjek khusus. Dia adalah bidang. Maksudnya dari apa ni?
subjek apa pun, okey, STEM ini boleh diajar, STEM ini boleh dimasukkan. Katakan cikgu mengajar sejarah ke, mengajar pendidikan Islam, mengajar bahasa Melayu, semua boleh dimasukkan STEM di situ. Sebab kebanyakan daripada guru mana-mana sekolah pun bila sebut STEM mereka kata mesti cikgu sains, mesti cikgu matematik. Kemudian satu lagi cikgu RBT. Sekejap ni semua ada masalah teknikal sikit. Okey, maaf. Alright, boleh dengar Okey, Puan dengar jelas. Okey, Cik Miza, boleh dengar Okey, suara okey, saya? boleh dengar. Boleh, Okey. Puan. Minta maaf banyak. Ada masalah dengan laptop dan juga hari ni dia tak nampak muka saya pula dah. Tak apalah. Dah nampak tadi kan. Okey. Alright. Minta maaf semua minta maaf banyak-banyak. Inilah dia teknologi. Ada pro and contra. Okey. Jadi kita nak ni pada teknologi 100% pun tak boleh juga. Alright. Jadi tadi mengenai elemen tadi. Jadi saya harap tidak tertumpu kepada 4 subjek ini sahaja. Okay. Dan kejuruteraan ini bukan bermaksud sekolah menengah. Tidak. Sekolah rendah juga ada kejuruterannya daripada segi inovasi. Okay.
Jadi adik-adik boleh apa ni, daripada subjek kita tu, kita inovasi terutamanya daripada PDPC, satu BBM. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh bantu murid kita untuk lebih faham? Okey, itu masuk daripada dalam kejuruteraan dan juga teknologi yang adik-adik sekalian boleh lakukan. Itu juga kita namakan sebagai STEM. Jadi jangan anggapkan STEM itu sebagai satu subjek. Dia bukan satu subjek sebenarnya. Dia adalah elemen yang perlu dimasukkan, disisipkan dalam PDPC kita. Okey, seterusnya. Okey, ni 7 ciri PDP STEM. Okey, kebanyakan STEM ini dia adalah satu program yang peka terhadap isu dan masalah dunia sebenar. Okey, dan juga memberi pelbagai jawapan penyelesaian dengan justifikasi. Okey, kemudian mengenai inquiry, projek, penyelesaian masalah dalam kehidupan sebenar. Okay, kerja berpasukan yang produktif, mengaplikasi pemahaman kandungan STEM, memberi peluang menambah baik idea atau produk, mengaplikasi kemahiran proses mereka bentuk. Itu adalah ciri PDP STEM. Kita pelbagaikan apa yang boleh, kita wujudkan sesuatu model, kita wujudkan satu penciptaan. Kita tidak semestinya kalau kita mengajar BM, kita mengajar English, kita tak boleh menghasilkan STEM di situ. Boleh. Dan agama juga, pendidikan Islam, semuanya boleh masukkan elemen STEM. Di mana pada tahun 20 tak silap saya, 2021, masa kita PKP dulu, ada seorang guru, ustazah daripada Sabah, ustazah saya Sarawak. Dia masuk pertandingan inovasi secara online. Dia di mana dia membimbing murid dia untuk buat mengenai apa tu ya, cara mengambil wuduk menggunakan debu. Okey, apa yang dia buat? Inovasi ini dia lakukan dalam bentuk teknologi, iaitu penggunaan Minecraft dalam Microsoft. Itu dia. Bukannya hanya mesti cikgu tu RBT, tidak. Tak semestinya. Kalau kita ada kepakaran, kita boleh bawa murid kita, tak kira kita cikgu apa pun, kita boleh bagi pendedahan ini kepada murid-murid. Dia hanya tunjuk sikit je sebab dia kata dengan saya, cikgu saya tunjuk sikit saja, yang lain sebab murid ni dia lebih daripada kita. Itu sebenarnya. Sedangkan anak kita sendiri pun, anak saya sendiri pun kalau dapat telefon ataupun apa saja benda, laptop ke apa, kadang-kadang dia sendiri lagi pandai lagi kita nak buka. Okey. Baiklah, yang seterusnya kita dah hampir kepada penamat sebenarnya. Okey, pendekatan STEM melibatkan pengaplikasian pengetahuan STEM, iaitu merangkumi idea, konsep, prinsip, teori dan pemahaman. Okey, ini yang perlu. Dan juga kemahirannya memerlukan kecekapan dan kompetensi untuk meneroka, menyelesaikan masalah, mereka bentuk dan menghasilkan produk. Okey, jadi ini sangat pentinglah sebab pada bulan Mei yang lalu, bulan Jun, saya terlibat secara langsung dengan pertandingan inovasi peringkat negeri Perak dan juga anugerah inovasi peringkat Menteri Besar negeri Perak. Kita kagum dengan pelbagai pencapaian murid-murid sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah. Okay. Mereka dapat memberikan idea kepada guru-guru dia apa yang mereka nak buat. Guru-guru pembimbing hanya pantau, memberikan nasihat. Dan murid-murid ini bagus. Mereka boleh membentangkan apakah dapatan ataupun apakah yang mereka dapat hasilkan daripada inovasi-inovasi dengan bantuan guru-guru dia. Ya, ada di antara mereka sekolah SK Selivin, kalau tak silap saya. Cikgu dia bantu dari segi membuat coding bila murid dapat menjawab soalan matematik dan juga apa jenis mata pelajaran sekalipun. Jadi ada satu peti hadiah di situ. Dia masukkan jawapan
peti tersebut akan terbuka dengan sendirinya untuk mereka mendapatkan hadiah. Itu juga salah satu inovasi. Kita dedahkan kepada murid bagaimana nak bagi kotak tu terbuka. Di situ adalah konsep coding lah, iaitu Arduino. Okey, seterusnya yang ketiga, dia ada 3 elemen, nilai dan etika dalam STEM. Okey, ialah akhlak atau moral positif seperti sistematik, objektif, tekar, berfikiran secara rasional, tabah menyahut cabaran, berani mencuba, berfikiran terbuka dan juga inovatif. Ini yang penting. Okay, jadi guru perlu menguasai ketiga-tiga elemen tersebut serta mempunyai kesediaan dalam melaksanakan pendidikan STEM di sekolah bagi mengukuhkan lagi asas pembelajaran murid dalam semua mata pelajaran. Okey. Uh, saya rasa itu mengenai STEM. Jadi cikgu-cikgu, adik-adik guru pelatih perlu menguasai semua ni. Perlu cuba. Kita perlu cuba. Kita tak cuba, kita tak tahu. Apa pun kita kena cuba. Okay? Daripada kesalahan, kita dapat belajar untuk jadi lebih baik. Okay? Yang seterusnya, ya ini dia mengenai persatuan saya. Persatuan Guru STEM Malaysia, dan moto kami adalah pemangkin generasi berwawasan. Okey, ini untuk negeri Perak. Okey, teruskan. Ini sikitlah untuk mengenai pertubuhan saya. Okey, pertubuhan Guru STEM Malaysia bekerjasama dengan Pusat STEM Negara. Kami banyak berkolaborasi dengan Pusat STEM Negara dan juga bersama dengan UPM, di mana Dr. Osman sebagai kami punya penasihat. Okey, khas untuk semua guru lah. Termasuk nanti kalau adik-adik pun dah menjadi guru, boleh bersama-sama dengan kami, di mana kami ni banyak memberikan kursus-kursus ataupun taklimat di bengkel untuk guru-guru. Okey, seterusnya, okey, ini barisan tertinggi. Saya rasa mungkin ada nampak seorang kot dalam gambar saya ni yang adik-adik pelatih nak kenal kot. Okey, yang di atas adalah barisan AJK tertinggi seluruh Malaysia. Itu adalah wakil-wakil negeri. Okey, yang bawah ialah jurulatih utama master, master trainer Microsoft 365, termasuk diri saya sendiri. Dan yang di tepi tu, itu gambar saya lah masa saya menghadiri mesyuarat dan juga bengkel untuk penjurian Minecraft. Dapatlah merasa pergi ke pejabat Microsoft Malaysia di Kuala Lumpur. Okey, ada kenal tak? Siapa dalam gambar JU Master Trainer Microsoft? Siapa dapat jumpa? Dia teka. Nak bagi hadiah ke tak ni? Siapa nampak? Mirza nampak? Adik Mirza nampak siapa agaknya? Sekejap, tak perasan. Tak perasan ada tu, ada pensyarah kat belakang tu sebenarnya. Ada seorang pensyarah di belakang tu. Miss Ho. Miss? Ho. Betul. Siapa tu? Nur Afifah Halia. Okey. Betul. Itu adalah salah seorang AJK saya, iaitu Miss Ho Wen Jai. Kalau maaflah kalau saya sebut salah. Dulu saya biasalah kat APJ untuk bertemu dengan beliau, bertanyakan pendapat. Saya pernahlah naik ke bilik pensyarah di bahagian yang bilik yang baru di atas tu. Okey. Alright, dan seterusnya, okey, ini gambar pelibatan guru-guru. Pelibatan guru-guru, kami buat khusus untuk guru-guru. Okey, seterusnya, okey, yang ini juga, ini murid-murid, okey, daripada sekolah rendah. Dan kalau adik-adik semua tengok, ada gambar seorang guru di tepi tu, tahniah kepada wakil Malaysia. Okey, guru tu untuk pengetahuan adik-adik mewakilkan Malaysia ke mana? Ke Bangkok tak silap saya. Okey, cikgu tu cikgu sejarah. Cikgu tu cikgu sejarah. Okey. Jadi tu sebab saya katakan tadi bukannya cikgu sains, matematik, RBT saja, tidak. Okey. Dan yang terakhir, saya tak akhir rasanya. Saya teruskan.
Okey, ini alamat kami lah. Jadi nanti kalau apa-apa boleh hubungi saya. Uh, Okey, dia ada yuran dia RM50 seumur hidup. Sekali je bayar. Okey, dan saya rasa kita ke slide yang terakhir. Okey, so akhir kalam dah. Okey, jadi apa pun saya rasa bagi pesanan lah saya pada adik-adik sekalian. Okey, kita ambillah sebanyak mana ilmu pun yang kita boleh jadikan pengalaman dan pengajaran kita sampai ke sekolah. Okey, memang ada manis, memang ada pahit, tapi bagi saya sebenarnya yang pahit itulah yang menjadikan kita lebih baik. Okey, lebih cemerlang dan terbaik tanpa kita sedari, dan nanti pada ketika itu kita akan rasa kita buat ni tak ada apa pun, tapi orang yang nampak kita buat tu kita akan mengatakan kita luar biasa. Okey, so kalian akan rasalah semua tu nanti betul ke tidak apa yang saya katakan. Okey, jadi sekolah adalah salah satu gedung ilmu yang mempunyai banyak perkara yang boleh dijadikan sebagai sumber rujukan. Ilmu yang akan diperoleh itu akan bermakna kepada guru pelatih dalam menjana ke perkembangan ke arah pembinaan guru yang cemerlang. Okey, akhir kata kemenangan itu tidak pernah berubah, hanya langkah ke arahnya perlu bermula. Kesempurnaan bukanlah sesuatu yang pasti, tapi seadanya ia akan menzahirkan diri kita sendiri. Saya selalu anggap diri saya sebagai seekor burung. Di mana pun saya berhenti, saya akan cuba untuk melakukan sesuatu yang baik. Bila kita dah puas hati, kita dah kenyang, burung dah makan kenyang. Bila kita terbang semula, kita berhenti lagi di tempat lain. Kita belajar lagi benda yang baru. Itulah yang dapat saya kongsikan bersama untuk adik-adik pelatih pada pagi ini. Jadi sekian saja daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada yang terasa, saya mohon maaf. Semua itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Terima kasih kepada unit praktikum Puan Sadatun, Tuan Haji Mat Nakai dan juga AJK pengelola. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Puan Noria binti Yusof atas kesudian menyampaikan ceramah bagi slot 12 kita pada hari ini. Diharapkan ceramah pada kali ini dapat memberikan impak yang positif terutamanya kepada saya dan juga rakan-rakan siswa guru UNIB sebagai persediaan awal untuk menjalani praktikum tidak lama lagi. Jadi saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan dari pihak kami, dan saya ingin ingatkan kepada rakan-rakan untuk mengisi kehadiran menggunakan pautan yang telah diberikan di ruangan mesej chat box di bawah. Jadi terima kasih lagi sekali. Saya Mirza Syahira mengundur diri. Okay, terima kasih semua. Minta maaf.